بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini, kita menyambung kepada surah At-Taubah pada halaman 189. Pada Jumaat penuh barakah ini, kita doakan pada Allah Subhanahu taala, Allah pimpin kita. Allah akan luruskan, Allah beri nilai, Allah pimpin kita ke jalan yang lurus sebagaimana dalam surah Al-Kahfi kita membaca alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala pujian bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya yang tidak ada bengkok, wa lam yaj'al lahu iwaja. Dengan al-Quran yang kita baca ini, diharapkan sudah sampai kepada halaman 189 ini, kita nampak secara jelas apakah tuntunan, apakah tuntutan, apakah panduan yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Alhamdulillah Ustaz. Salam Jumaat. Salam barakah. Barakah. Ya, yang kita doakan pada tuan-tuan yang di rumah juga. Ya. Adik-adik ada hari ini tak ada SPM. Ya, mungkin. Ya, jadi kalau masih lagi minggu ini bermula yang akan disambung pada minggu hadapan, kita doakan barakah keberkatan kepada adik-adik sekalian dan moga-moga terus kalau rasanya terlupa sentiasa terus ingat kepada Allah Subhanahu taala. Itu panduan daripada surah Al-Kahfi yang dibaca pada setiap minggu bagi adik-adik ataupun ibu ayah yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hari ini kita ingin melihat kepada halaman 189, bagaimanakah sinopsis bagi halaman ini. Mari kita sama-sama perhatikan. Bermula daripada ayat yang ke-14, kita akan melihat menyambung kepada semangat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Perangi musyrik sebagai azab daripada Allah dan membersihkan hati orang-orang yang beriman. Ini yang dinyatakan pada ayat 14 hingga ayat 15. Dan kemudian disambung pada ayat yang ke-16, ujian kaum muslimin dan menjadikan teman kepercayaan, ya, menjadikan macam mana ujian itu yang perlu dihadapi dengan baik, iaitu dengan berjihad fi sabilillah. Kemudian disambung pada ayat yang ke-17, ya, Allah menceritakan tentang siapakah yang layak memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, Masjidil Haram dan juga masjid-masjid di seluruh dunia. Diikuti pada ayat 19 hingga 20, keutamaan beriman kepada Allah dan hari akhirat serta jihad bersungguh-sungguh fi sabilillah. Allah menyatakan ini sebagai kumpulan orang-orang yang berjaya. Jadi ini adalah kandungan daripada halaman 189 secara ringkas. Mari sama-sama kita mulakan dahulu, ya, dengan bacaan daripada ayat 14 hingga 17. Saya jemput tuan-tuan yang belum share lagi pada hari Jumaat ini, share di Facebook, beritahu pada kawan. Jom kita baca ayat 14 hingga 17 sebagai permulaan pertama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Penghulu segala hari ini, dalam perjalanan kita nak menuju ke Ramadan Al-Mubarak, penghulu segala bulan, kita berada di penghulu segala hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurnia kesihatan kepada kita, panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira muka surat ataupun halaman 189 hari ini sangat-sangat mustahak. Kadang-kadang kita claim diri kita ni kaki masjid Ustaz. Ya. Tapi Allah menyatakan dekat sini nanti insya-Allah siapakah
yang sebenar-benarnya, yang selayaknya memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah datang berjemaah ke, jawatan kuasa ke dan sebagainya, muka surat ataupun halaman hari ini kita belajar betul-betul insya-Allah. Jadi mari kita baca dulu ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17, muka surat 189. Ayuh sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita mula dulu dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 14 hingga 17 ini memulakan perbincangan kita daripada halaman 189, menyambung kepada apa yang kita telah belajar pada hari semalam bila Allah menyatakan bahawa jangan takut, ya, jangan takut pada manusia, fallahu ahaqqa an tahsyau in kuntum mu'minin, ya, Allah lah yang layak, yang benar-benar menjadi tujuan dalam kehidupan kita, yang perlu kita takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah semangat yang Allah berikan. Maka pada ayat 14 Allah menyatakan qatiluhum, ya, bunuhlah mereka ataupun perangilah mereka, yu'adzibhumullahu biaidikum, Allah akan mesti mengazab mereka dengan tangan kamu. Jadi ini adalah sebagai satu penerangan Ustaz, ya. Kalau zaman dahulu Firaun ditenggelamkan dalam laut, ya, maksudnya lautlah menjadi tentera. Kalau zaman kaum Ad, Samud ataupun kepada kaum Lut contohnya, ada puting beliung, ada diterbalikkan, itu semua adalah tentera-tentera Allah. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentera Allah adalah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukannya angin taufan, bukannya katak, bukannya kumal, bukannya kutu, tetapi sahabat sendiri adalah sebagai tentera yang akan mengazab kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah SWT. Pasal apa? Pasal mereka ni sendiri pun awal-awalnya telah membunuh, telah memerangi, telah mempenjarakan, telah menghalau orang-orang Islam, orang-orang beriman. Maka sebagai balasannya ialah mereka akan dapat azab daripada apa yang mereka buat.
ya. Jadi di sinilah sebenarnya bila Allah cakap biaidikum sebagai satu motivasi kepada orang beriman, kepada kita juga. Kalau kita orang beriman, orang Islam berada dalam sebuah negara, mereka boleh beramal dengan baik dan orang bukan Islam pun menghormati, okey, tak ada masalah, InsyaAllah. tetapi kalau orang yang bukan Islam menyerang dan menghina kepada orang Islam, maka apa yang perlu dibuat ialah perlu bersedia untuk berjuang, ya, ikut keadaan. Ustaz, bukannya tiba-tiba rasa nak ni bawa pisau terus, bukan. Ini perlu diumumkan oleh pemerintah. Kita ada tentera, kita ada panglima, kita ada agung, semua tu kena tunggu dulu dia punya arahannya, kalau diizinkan baru ia dapat dilaksanakan. Jadi apakah yang berlaku kalau berjuang ini? Wayuhzihim wayansurkum. Allah akan hina mereka, Allah akan beri bantuan kepada atas mereka, wayashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan mengubati hati orang-orang beriman. Apakah yang diubat pada hati orang beriman? Ya, salah satunya ialah orang-orang yang beriman ini yang lemah dulu, bila dia dah lemah, Ustaz, ya, bila dah menang ini, dia boleh buat apa-apa sahaja kepada orang yang lemah, kan? Bila dah sampai ke Fathu Mekah, bila sudah dapat dah ada gerombolan yang ramai, kalau Abu Bakar tu bawa beratus ribu orang daripada Madinah pergi ke Mekah tunaikan haji, Ustaz, pada tahun ke-9 ataupun ke-9 Hijrah tersebut, ya. Jadi dalam hal ini ialah bila Allah menyatakan pada ayat 14 ini, Allah akan ubat hati-hati mereka agar apa? Jangan sampai mereka berbuat aniaya kepada orang lain pula, ya. Wa yudhib ghaiza qulubihim, dan juga selama ini mereka mungkin marah, mereka tak puas hati dengan orang musyrik yang selalu memungkiri janji, Allah akan hapuskan, ya. Jadi umat Islam adalah umat yang tidak memberontak ataupun membalas dendam bila dia masuk ke sebuah negara. Misalnya dia bukan pasal kau dulu dah buat aku, sekarang aku nak cantas engkau, kan, walaupun dia adalah wanita ataupun baby yang tak berperang pun. Tidak, itu bukan ciri Islam, ya, yang dinyatakan dalam Al-Quran. Wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah boleh menerima kepada taubat mana-mana orang yang bertaubat, yang kita dah belajar semalam, iaitu apabila solat dan juga menunaikan zakat. Wallahu alimun hakim. Allah ini amat mengetahui. Apa Allah tahu? Allah tahu tentang perancangan jahat orang yang musyrik, apa yang yang tertekan oleh orang beriman, tetapi akhirnya Allah yang bijaksana menyusun, akhirnya masuk ke Mekah itu tanpa tumpah darah, dan peristiwa-peristiwa perang selepas itu bukanlah perang yang tidak berhikmah. Dia perang yang penuh hikmah apabila memperjuangkan keadilan di dalam satu tempat. Itu sebab perang dalam Islam. Bukan kerana kita nak ambil negara sana, nak ambil negara situ, bukan. Itu bukan Islam. Baik. Jadi pada ayat yang ke-16, am hasibtum, Allah mengingatkan lagi kepada orang-orang yang beriman, apakah kamu mengira antatraku, kamu ditinggalkan sampai Allah tahu kepada siapa yang berjihad di kalangan kamu dan tidak mengambil selain daripada Allah dan juga selain daripada Rasul, walal mu'minin walijah. Dia ada istilah walijah di situ, Ustaz, ya. Walijah ini maksudnya ialah orang yang amat dekat. Waljan ini maksudnya orang yang amat dekat, yang kita kongsi segala personal matter. Masya-Allah. Perkara yang rahsia-rahsia kita semua kita dah kongsikan. Tetapi Allah kata jangan ambil selain daripada Allah dan Rasul ini dan orang beriman dan juga teman ini, kecuali apabila dia dimanfaatkan untuk perjuangan. Ya, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu buat. Pasal salah satu daripada peristiwa pada waktu ini ialah Hatib bin Abi Baltu'ah. Itu istilahnya, nama dia. Jadi beliau adalah orang yang bila dah tahu akan pergi ke Mekah itu, dia bocor rahsia. Bocor, hantar surat bocor rahsia. Ini ada disampaikan dalam surah Mujadalah, ya, ataupun Mumtahanah. Jadi dalam hal ini ialah Nabi maafkan, ya, Nabi tanya pada dia maafkan kerana beliau adalah daripada tentera Badar. Ya, tapi sebenarnya apa yang beliau buat itu, mengapa ditanya balik, mengapa engkau buat begini? Pasal dia kata bahawa kalau kalah orang Islam dekat Mekah nanti, bila berperang kalah, nanti habislah dia punya family dia, contohnya, kan. Jadi perkara ini Allah tegur bahawa jangan sampai kamu menjadi geng sana. Kamu mesti berada dalam geng orang-orang yang beriman, yang memperjuangkan kepada kebaikan. Dan selepas itu dinyatakan hakikat tentang siapa yang patut
untuk memerintah. Ya, pada ayat yang ke-17, mungkin Ustaz boleh baca sekali lagi. Ayat ini adalah ayat yang dipasangkan dengan ayat yang ke-18 yang kita nak baca selepas daripada rehat nanti, iaitu siapa yang patut jadi AJK masjid. Ini Masjidil Haram, tapi bukan sekadar Masjidil Haram, ia juga diaplikasikan pada semua AJK yang ada. Kita baca dahulu ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-17 daripada surah At-Taubah. Tidak layak orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah padahal mereka sendiri mengakui kekafiran mereka. Sia-sia saja amalan mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi ini adalah ayat kesinambungan daripada ayat yang ke-16 tadi Ustaz ya, bila bercakap tentang adakah kamu berfikir bahawa kamu akan dibiarkan begitu sahaja sampai kamu ini berjihad bersungguh-sungguh. Ini kepada orang beriman. Ya, kepada orang beriman. Maksudnya kamu bukan sekadar boleh kata saya beriman tapi tidak dibuktikan dengan jihad fi sabilillah ya, dan dalam masa yang sama tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul, orang-orang yang beriman ya, dan juga orang-orang yang walijah itu sebagai teman setia ya. Orang yang kita nak kongsi rahsia apa sebagainya itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sanggup jadi pembocor rahsia tersebut kerana nak buat sesuatu untuk mendapat manfaat personal ya, tetapi adalah untuk kerana Allah SWT. Jadi pada ayat yang 16 ini membawa kepada ayat 17 pasal makana lil musyrikin. Allah menjelaskan orang yang syirik kepada Allah tak wajar untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks awalnya adalah Masjidil Haram ya. Apa yang mereka buat selama ini? Selama ini mereka beri minum ya, mereka menjadi penyambut tetamu kepada para hujaj yang datang seluruh dunia. Mereka apa lagi? Mereka bagi bantuan ya. Semua perkara itu dibuat oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Sebelum Fathu Mekah tersebut. Jadi Allah kata tak wajar sebenarnya kamu menjaga Masjidil Haram tapi sebenarnya kamu bukan nak mentauhidkan Allah, kamu nak dapat projek. Kamu nak dapat projek ekonomi, kamu nak dapat projek sosial, dapat pangkat, kuasa. Sebenarnya syahidina ala anfusihim bil kufr, padahal kamu ini kufur. Kamu ini tidak, bukan nak jaga masjid pun, kamu nak jaga diri kamu. Ya. Jadi antara tempat yang strategik di Masjidil Haram ini ialah orang bisnes Ustaz. Betul. Orang bisnes, orang berpangkat, memang siapa yang dikaitkan dengan Masjidil Haram saja memang terkenal. Sampai zaman sekarang pun. Ada orang sampai siap lagi dia kata saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Allah. Kan. Rupanya dia pasal datang sembahyang lambat jadi dia jadi imam masbuk kat belakang kan. Sampai tahap begitu sekali. Nak ceritanya Masjidil Haram ni amat diangkat namanya oleh Allah SWT. Jadi orang yang musyrik pun nak ambil kesempatan. Orang musyrik ya. Jadi Allah kata tidak layak ya, ulaika habitat a'maluhum, mereka itu adalah sia-sia. Habitat ini daripada perkataan habata, kambing gemuk tapi keracunan Ustaz. Ya, dia nampak kambing gemuk ni ingat kalau golek tu sedap Ustaz kan, tapi bila makan lagi bahaya. Itu adalah habitat. Maksudnya kita nampak dia buat amal kebaikan yang banyak, dia bagi minum, bantu sana, bantu sini apa sebagainya, tapi rupa-rupanya ini digelar sebagai amal, bukan sekadar amal, a'maluhum, amal-amal mereka ini adalah habitat. Seperti kambing gemuk yang keracunan. Maksudnya tidak ada apa manfaat, sia-sia. Dan Allah nyatakan wa finnarihum khalidun, kekal di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi nak cerita dia di sini pada ayat 17 ini, apa yang perlu kita beri perhatian ialah
Kadang-kadang mungkin ada sesetengah orang tu buat kerja-kerja membantu orang ni memang bagus Ustaz. Betul, Ustaz. Mantap ya. Tetapi kita kena jaga-jaga kita membantu orang itu adakah kerana beriman pada Allah ataupun nak membawa orang beriman pada kita. Itu dua perkara yang berbeza. Ada orang yang bila dekat pilihan raya, waktu itulah dia Masya-Allah. bagi air, bagi bantuan, bagi tong, bagi apa sebagainya. Bagi kat masjid tu. Bagi kat masjid pula tu kan. Okey. Pasal masjid memang tempatnya kalau boleh nak beri khutbah lagi. Saya dekat luar negara dulu, saya jadi presiden persatuan Ustaz kan. Ada seorang tu dia kata bila dia tanya tengok saya ni macam lembut sikitlah berbanding dengan orang Arab kalau jadi presiden kan. Jadi dia kata Fazrul, dia cakap bahasa Inggeris kan. Saya nak peluanglah untuk berkhutbah dia kata. Pasal dia kata selama ni susah nak berkhutbah tapi saya yakin awak ni lembut kan, awak ni boleh mendengar semua pendapat kan. Dia cakap mengapa saya nak bagi pada awak berkhutbah pula kan. Dia kata tak boleh ke, dia kata apa yang menyebabkan saya boleh kan? Jadi dia kata I thought kan saya ingatkan awak ni lembut boleh saya nego kan. Kata memang saya lembut kan, orang Malaysia memang lembut tapi jangan main-main kan, jangan main-main kan. Dan dia orang Arab lah kan. Jadi dia terkejut dan rupa-rupanya ialah mimbar masjid adalah salah satu daripada tempat untuk Insya-Allah berpuasa. Ya. Jadi ini sebabnya mengapa kita kena berjaga-jaga kalau waktu dekat-dekat pilihan raya baru muncul tapi lepas tu tak muncul dah kan. Ini perkara yang perlu diberi perhatian dan ini komen Ustaz. Yalah, yang lebih parah lagi Ustaz, nak dekat pilihan raya tak muncul. Selepas pilihan raya tak muncul, dia tak muncul-muncul. Dan tak muncul-muncul. Jadi ini Allah kata rugi sahaja walaupun buat baik membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataannya khaziyah, iaitu dihina ataupun menghina ya. Allah nyatakan pada ayat yang ke-14 bila seseorang ataupun umat Islam menyerang ataupun berjuang sebagai tentera Allah akan wayuhzihim, Allah akan menghina kepada orang-orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala 26 kali di dalam al-Quran. Yang kita doakan agar kita tidak dihina tetapi kita jadilah tentera-tentera Allah. Dan mengapa kita menjadi tentera Allah? Bukan kerana kita suka serang orang. Umat Islam bukan suka serang orang tetapi umat Islam mempertahankan hak-hak asasi manusia agar semuanya mengikut keadilan, tidak dizalimi, tidak diambil hak itu tanpa jalan yang benar. Jadi ini adalah spirit semangat perang ataupun berjuang di dalam Islam yang perlu kita selalu faham agar surah At-Taubah ini tidak disalahfahami ketika kita baca dan juga ketika kita menyampaikan mesej ini kepada rakan-rakan, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam di penghulu segala hari ini. Kenapa? Kerana kita merindui kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insya-Allah kita doa pada Allah Subhanahu taala. Hari ini kita bercakap banyak kali kita dengar Ustaz Fazrul menyebut Masjidil Haram dan sebagainya. Cinta kita, rindu kita kepada tanah suci Makkah dan juga Madinatul Munawwarah.
insya-Allah Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian yang sedang mengikuti sekarang ini, sambil-sambil itu boleh doakan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita, ya Allah, kurniakanlah kelapangan, kefasihan, ingatan yang baik dan kejayaan buat anak-anak kami yang sedang menduduki SPM. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kita nak ulang kaji lagi tajwid kita pada hari ini. Kita ingin melihat lagi ataupun kita ingin mengikuti kata silap hari ini, kita nak berkongsi tentang mim yang bersabdu ataupun syiddah ataupun syaddah. Mari kita sama-sama ikuti insya-Allah paparan slide kita, iaitu nun sakinah dan tanwin, hukum nun dan mim musyaddadah. Hukum nun dan mim musyaddah. Nun dan mim musyaddadah adalah nun dan mim yang diletakkan tanda tasydid ataupun sabdu di atas keduanya. Kan? Maksudnya atas mim ataupun nun tu ada sabdu. Sabdu kan, tahu sabdu macam W kecil macam tu kan? Thumma inna, itu sebutannya. Maksudnya kita kena dengung dua harakat. Dengung berapa? Dua harakat saja. Jangan dua rakaat pula. Dua harakat saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Thumma inna. Itu contoh mim yang bersabdu dan juga nun yang bersabdu. Baik, jadi sama-samalah nanti kita praktikkan dalam bacaan kita. Contohnya dalam ayat yang kita baca hari ini, subhanallah, ada. Kalau kita tengok satu ayat yang ke-17, ayat yang ke-17, wa finna, atas nun ada sabdu. Jadi dua harakat wajib al-gunnah. Wajib kita dengung dua harakat. Wa finnari, wa finnari, ayat yang ke-16. Walamma, jadi kita tak boleh laju kat situ, jangan walama, tak boleh. Walamma inna amma, apa tak ada. Pa tak ada, fa saja ada. Mim dengan nun. Anna, amma, itu. Ini dua contoh mim yang bersabdu ataupun nun yang bersabdu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi hari ini tentang nun Ustaz ya. Dan kita nak melihat lebih lagi ke hadapan nanti untuk sama-sama dengung-dengung dua harakat dua harakat Ustaz ya. Jangan lebih Ustaz. Dia kadang-kadang pasal dia bersemangat sangat lagu lah kadang-kadang betul Ustaz dia nak bertarung. Contoh saya tunjuk Ustaz. Ya. Am hasibatum an tutraku wa lam jadi tak boleh lah. Dia ingatkan burdah tu nampak macam sedap sangat Ustaz. Rupanya salah ya. Kena letak tajwid dulu. Tajwid dulu. Dua harakat. Lepas tu barulah nak baru kita olah. Baik. Jadi perkara itulah yang kita ingin sama-sama lihat. Dan sebenarnya ada sambungan lagi pada tajwid tadi. Ustaz nak sambung sikit lagi ke? Boleh insya-Allah kalau kita perhatikan sambungan itu nun, contoh yang pertama Ustaz. Contoh yang pertama, kalau kita untuk kita jelas lagi, kita tengok contoh yang kedua dalam tajwid tadi, mi yang bersabdu, nun yang bersabdu, dua harakat. Okey. Yang ini nun dan mim musyaddadah hendaklah dibaca dengan cara dipanjangkan gunnahnya. Dua harakat sama ada ketika waqaf atau wasal. Maksudnya kita telah sebut tadi kadar dia dua harakat saja. Ustaz Fasun dah sebut tak boleh lebih, betul, dua harakat saja. Kalau contoh dekat ayat ni surah Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okey, cantik ayat ni ialah dia ada dua keadaan. Pertama, keadaan bersambung. Hunna libasun, itu dalam keadaan bersambung ataupun wasal kan. Dan keadaan waqaf pun mesti mengekalkan juga dua harakat dengung je. Wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lahun dua harakat. Lahun dua harakat. Hunna dua harakat. Jadi boleh kita praktikkan dalam bacaan kita, nun bersabdu, mim yang bersabdu kena dengung dua harakat. Terima kasih. Baik, Allah. Itu adalah sambungan daripada nun dan juga mim tadi itu Ustaz ya. Yang penting dengung itu dua harakat. Ya, jangan lebih, jangan dua rakaat. Ya, jangan dua rakaat. Baik. Kita menyambung kepada halaman 189 untuk kita melihat kepada, kalau tadi telah dijelaskan tidak layak bagi orang yang syirik
ya yang tidak mengutamakan kepada Allah ini, ya yang kufur. Kali ini Allah membawakan kepada siapa yang layak memakmurkan masjid Allah di Masjidil Haram dan juga di masjid-masjid yang ada di bumi ini, agar kita dapat melihat fungsi masjid yang sebenar-benarnya pada AJK masjid. Kita melihat betul-betul agar bila masjid dibuka 100% Ya, nanti betul, ustaz ya, kita dapat jadikan ini sebagai asas, dan nanti kita lihat apa kaitan masjid dengan perjuangan. Ya, subhanallah. Baik, kita teruskan dengan ayat 18 hingga ayat 20. Baik, bismillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, ibu ayah, kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20, 3 ayat. Kita di juzuk yang ke-10. Allahu akbar. Dah 1/3 Al-Quran kita nak habiskan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan lagi usia kita, dapat kita habiskan 2/3 lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 18 hingga 20 ini menjelaskan kepada kita bagaimana sifat orang-orang yang layak untuk memakmurkan, mengimarahkan masjid. Innama ya'muru masajidallah adalah yang pertama, man amana billah, yang percaya kepada Allah, kepada hari akhirat, mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara menjelaskan tentang fungsi masjid yang perlu dibangunkan oleh AJK Masjid di Masjidil Haram ataupun di masjid di Bangi dan di Shah Alam misalnya, dan di seluruh seantero dunia. Maksudnya ialah apa? Yang pertama, fungsi masjid itu adalah untuk membina keimanan kepada Allah. Yang pertama, maksudnya program-program yang dibina itu bukan untuk beriman kepada
kepada orang tertentu, kan, kepada pengurusi ke, kepada bendahari ke, kumpulan A, kumpulan B. Bukan, untuk membawa kepada Allah yang pertama, yang kedua kepada hari akhirat. Apa tanda kita membuat program kembali kepada hari akhirat? Kita berjaga-jaga, AJK berjaga-jaga, duit yang dapat itu jangan digunakan untuk joli pula pergi Langkawi. Ya, kena jaga-jaga. AJK dulu yang kena tahu sebelum kita cakap tentang qaryah di sekitar itu yang perlu diberikan program-program yang menyebabkan mereka tahu, saya bekerja ni, saya dipersoalkan, adakah saya amanah ketika melaksanakan tugas saya. Program begitu perlu dibuat, ya. Rasuah bukan dibuat oleh SPRM semata-mata, ya, tetapi dibuat juga program itu kesedarannya di masjid. Bagaimana transaksi sesama manusia ini mesti berasaskan kepada transaksi yang halal, contohnya agar di akhirat nanti tidak hutang kita ataupun muamalat kita ini tidak selesai. Yang ketiganya wa aqamas solah. Yang itu biasa ustaz, ya. Biasa orang cakap pergi masjid nak solat. Tapi sekarang ini kita tak dapat menunaikan solat mendirikan solat di masjid, ya, bagi sebahagian tempat, bagi tuan-tuan yang mengikuti live ini. Jadi kita doa agar kita dapat kembali, ya, memaknai fungsi masjid. Khuatir nanti ada orang pergi masjid untuk solat, tapi solatnya itu adalah untuk dia bukan nak bawa kepada Allah, tapi untuk dia tunjukkan saya baik. Kan, kalau saya baik bagi projek pada saya. Inilah yang berlaku kepada orang-orang musyrik di Masjidil Haram yang akan dijelaskan pada ayat sebentar nanti. Dan yang kelimanya ialah, ataupun yang keempatnya, wa ataz zakah, orang yang pergi yang memakmurkan masjid. Fungsi masjid adalah untuk menghasilkan orang-orang yang suka derma dan menunaikan zakat agar masyarakat di sekitar masjid itu dapat terbela. Dan yang keempatnya, walam yahsha illallah, ini amat menarik. Kerana apa? Kerana ayat ini muncul dalam ayat surah perang, Ustaz, ya. Walam yahsha illallah, tidak takut kecuali Allah. Kalau tuan-tuan perasan semalam kita sudah pun melihat ayat yang ke-13, fallahu ahaqqu an tahshauhu in kuntum mu'minin. Pergilah berperang, ya, pergilah berjuang. Kerana apa? Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Istilahnya tahsyau. Jadi perkataan khasyah ini muncul sekali lagi, ya. Khasyah ini pada ayat yang ke-18. Ciri orang yang memakmurkan masjid, fungsi masjid adalah menimbulkan takut hanya kepada Allah semata-mata, ya. Tidak berani untuk dia berasuah, tidak berani untuk dia pecah amanah, tidak berani dia untuk buat perkara-perkara yang dosa. Kalau silap dia akan cepat-cepat bertaubat. Kerana ini kalau dibina di masjid, maka kesannya akan tersebar ke seluruh masyarakat. Dan kalau perlu berjuang tak takut. Tak takut. Orang yang sembahyang kat masjid, orang yang berani kalau kata jom kita perangi orang-orang yang mengganggu negara ini. Jom. Ya, dia tak ada pula tak apalah awak pergilah, saya duduk kat masjid je, takut, kan. Itu bukan ciri orang yang benar-benar memakmurkan masjid, ya. Jadi inilah fungsi masjid yang perlu kita angkat, ya. Sebenar-benarnya moga-moga Allah bekalkan kita kembali, Ustaz, ya. Dapat nanti Ramadan nanti kembali balik, ya. Tapi 5 perkara ini perlu dihidupkan. AJK kena tengok balik, adakah program kuliah asyik nak suruh orang dengar perkara yang sama ataupun menghidupkan 5 fungsi. Dan Allah nyatakan ulaika fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ya. Moga-moga ini akan menyebabkan mereka menjadi orang yang muhtad ataupun muhtadin, yang diberi hidayah, yang dipimpin oleh Allah. Kalau kita buat 5 perkara ini, kalau AJK Masjid buat program yang berdasarkan 5 perkara ini, insya-Allah qaryah tersebut akan menjadi qaryah yang sentiasa dipandu hidayah oleh Allah. Dan inilah yang akan tersebar ke dalam organisasi, tempat kerja, dalam keluarga, di sekitar kawasan masjid tersebut. Dan di dalam ayat yang ke-19 Allah nyatakan, aja'altum, adakah kamu mengira bahawa orang yang beri minum kepada orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama dengan orang yang beriman pada Allah, hari akhirat dan berjuang fi sabilillah, ya. Tadi awal tadi yang pergi masjid adalah man amana billah wa yaumil akhir, dirikan solat, zakat dan juga tidak takut pada Allah. Kali ini Allah rangkumkan kepada wajahada fi sabilillah, bersungguh-sungguh pada jalan Allah ini paling kurang ada 3. Yang pertama, bersungguh-sungguh nak pergi sembahyang, Ustaz. Mendirikan sembahyang. Kalau tak dapat pergi masjid, kita solat dekat rumah berjemaah dengan ahli keluarga, bersungguh-sungguh. Itu jihad kita. Yang keduanya apa? Jihad dalam usaha kehidupan seharian sampai bayar zakat. Itu jihad seterusnya, jihad ekonomi.
Dan yang ketiganya ialah walam yahsya illallah, tidak takut pada Allah. Itu maksudnya jihad qital, jihad berperang kalau diperlukan untuk berperang. Itu level 3. Level 3, ya. Jadi Allah kata la yastawuna indallah, orang yang beri minum tersebut, yang beri makan, yang bantu orang miskin, berbanding dengan orang beriman pada Allah, hari akhirat dan juga berjuang 3 perkara tadi, tak sama dengan orang yang sekadar bantu tapi tak sembahyang. Bantu orang makan gelandangan ke orang miskin tetapi dia tidak menunaikan zakat, tak memperjuangkan ekonomi. Dan yang ketiganya tidak menegur kepada perkara-perkara yang tidak adil dalam masyarakat ataupun sampai kepada tahap berperang, ya. Tapi kalau katakan berjihad fi sabilillah, maka inilah tahap yang tinggi. Allah kata wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Apa maksud zalim di sini? Orang yang zalim itu ialah apabila dia buat kerja menolong manusia tapi rupanya Ustaz, dia nak dapat kuasa, nak dapat projek. Ya, sebenarnya orang-orang di Mekah ini tadi yang kita bincang, mereka nak projek. Mengapa mereka marah sangat pada Nabi Muhammad? Ya, pasal apa? Tak dapat projek nak jual berhala. Tak dapat projek nak bagi air, supply air. Projek apa lagi? Macam-macam. Ya. Pada musim haji dan umrah itu adalah tempat untuk berkuasa dan juga jadi kaya. Kurma dan sebagainya. Kurma. Kan marah nanti kata aku tak boleh duduk kat sini. Macam mana? Kan. Jadi ini adalah ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 Allah memuji orang yang beriman, berhijrah, wajahadu, berjihad fi sabilillah dengan harta dan diri mereka. Darjat mereka adalah amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini adalah surah yang turun bila dah ke Mekah, Ustaz, ya. Ya. Maksudnya apa? Dalam ayat ini orang beriman, kita tahu orang berhijrah ini, kalau dulu kita ingatkan bahawa muhajirin daripada Mekah ke Madinah. Betul. Kali ini pasal ini dekat Mekah dah, maksudnya orang dekat Madinah mereka boleh jadi muhajirin juga. Nah, ya. Orang Madinah jadi muhajirin pasal mereka sanggup berhijrah untuk bersama Nabi di Mekah dan berjihad fi sabilillah. Allah kata mereka itu darjatnya tinggi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, inilah kejayaan yang benar-benar sehingga mereka akan masuk syurga dan selamat daripada api neraka. Bagi kita beriman, sanggup berhijrah kalau tempat kerja kita itu penuh dengan arak, penuh dengan perkara yang tidak bagus, ataupun wajahadu fi sabilillah, tuan-tuan menyumbang pada perkara yang menaikkan agama Allah, maka inilah janji Allah, kita akan naik ranking. Ya, status kita dapat, kalau di negara kita dapat datuk, rasa bangga Ustaz, kan. Ini dapat datuk di sisi Allah. Allahu akbar. Tak dapat di sisi manusia, di sisi Allah pastikan kita dapat wa ulaika humul faizun. Membawa kepada sinopsis ataupun situasi gambaran luas halaman 189 kita saksikan, iaitu yang pertama di sebahagian atas kiri itu bercerita tentang bagaimana perkataan orang-orang yang beriman, kata mereka menyatakan bahawa rasai azab, ya, kepada orang-orang yang pernah menzalimi mereka selama ini. Dan dalam masa yang sama, hakikat Masjidil Haram sebelah kanan atas itu adalah layak ditakbir oleh orang yang bertakwa, kerana mereka mentakbir bukan untuk diri mereka tetapi mentakbir untuk manfaat orang di sekitar mereka, ya. Mereka menunaikan zakat, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, di bawah itu orang-orang yang syirik kepada Allah perlu mempersoalkan mereka ni betul ke tak betul. Kalau mereka betul, mengapa mereka tidak dibantu oleh Allah dalam kehidupan? Tetapi bagi orang Islam, kita yakin bahawa perjuangan ini adalah perjuangan yang memang benar, membawa kejayaan sampai ke syurga. Membawa pada resolusi kita bersama pada hari ini. Yang pertama, berjuang sebagai tentera Allah dengan mengajak ke arah kebaikan dan memerangi kebatilan. Yang pertama, buktikan keimanan dengan kesediaan untuk berjuang pada bila-bila masa diminta. Dan yang ketiga, kita sama-sama imarahkan masjid dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Dirikan solat, tunaikan zakat sebagai tanda keprihatinan sosial kita. Kita berdoa pada Allah, Allah pimpin kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha mendengar, wahai Tuhan yang Maha mengetahui.
Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu untuk bersama sahabat-sahabat kami berjamaah di rumah-rumah-Mu, masjid-masjid-Mu ya Allah. Maka ya Allah, permudahkan kami ya Allah untuk kembali ke rumah-Mu, masjid-masjid-Mu ya Allah, mengikut bersalat berjamaah dan juga mengikuti majlis-majlis ilmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah, kami rindu untuk salat tarawih. Maka ya Allah, berkati kami saat ini di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan al-Mubarak birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami ini jadikan ia suka melihat dan membaca Al-Quran. Lidah kami ya Allah, lidah yang fasih menyebut kalimah-kalimah ayat-ayat-Mu ya Allah. Hati kami ya Allah, hati-hati yang bersih, yang diberi kefahaman, yang diberi kefaqihan, yang diberi kekuatan untuk mengamalkannya ya Allah. Telinga kami, telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan Al-Quran, pengubat hati dan jiwa kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita agar terus kita disampaikan pada bulan Ramadan Amin. Al-Mubarak dengan Al-Quran, dengan cahaya Al-Quran. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu peluang tuan-tuan menyumbang dalam tabung ini menuju kepada Ramadan. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan banyak lagi program mencerahkan dengan Al-Quran masuk ke dalam pelbagai organisasi agar kesedaran ini menyebabkan nur cahaya Allah ini tersebar dan kita menjadi al-muhtadin, orang yang diberi hidayah, dipimpin oleh Allah Subhanahu taala. Bertemu kembali kita dalam jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita menjadi orang yang memakmurkan masjid walaupun mungkin terhad, teruskan menghidupkan fungsinya mengikut panduan surah At-Taubah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.